Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa inhamal malaikatil mukarrabin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tahun apa Ustaz? 30. Kau surat 30 kan? Doa ni kan? Kat mana? Di dalam sebuah hadis Nabi SAW rawahu Nasa'i, ada Nabi mengajar kita akan satu doa. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatid aduwi wa syamatatil a'da'i. Muka surat 30. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada lilitan hutang, katanya, dan himpit lawan serta kegembiraan musuh atas apa yang menimpaku. Nabi mengajar kita satu doa supaya kita terlepas daripada hutang. Maknanya dikalahi dengan hutang. Ada satu penceramah, dia beritahu, dia ni mu'allaf. Tadi mu'allaf ni bukan mu'allaf barulah, jadi dia ni penceramah lama dah, bukan mu'allaf dah pun. Dia kata orang Melayu ni suka melabelkan orang Cina. Dia ni mu'allaf Cina. Orang Melayu suka melabelkan Cina ni, kalau tak tipu bukan Cina. Dia label macam tu. Dia kata orang Melayu ni suka melabelkan orang Cina ni, kalau tak tipu bukan Cina. Dia pula kata kalau tak berhutang bukan Melayu. Jadi maknanya orang Melayu ni suka berhutang. Kalau kita nak jual apa pun, kalau cash ni orang tahu apa minat. Tapi kalau kata mokcik, hok ni bukan, mokcik tak payah bayar semua, mokcik bayar sebulan ni 15 riyal je. Oh, 15 ringgit makcik. Oh, kita ni kita. Hak tu makcik tu belilah. Kan? Begitu juga dengan buku, tuan-tuan. Buku ni kalau kita jual buku ataupun kitab ataupun apa-apa bacaan, kalau buku tu dia tebal, muka surat dia lebih daripada 100 muka surat, orang payah nak beli. Kalau harga pula ratus ringgit, orang payah nak beli, melainkan orang berhajat sangatlah. Tapi kalau muka surat dia lebih kurang dalam 20-30 muka dan harga lebih kurang 10 ringgit, gitu je, orang beli. Walaupun dia beli bukan nak baca, tapi dia beli atas dasar kesian. Dia beli tu atas dasar beli bila kan, bukan berapa duit pun 10 ringgit je. Gitu kan. Kesian kawan yang jual tu. Dia laku. Jadi maknanya Nabi mengajar kita supaya kita tidak dikalahi oleh hutang. Maknanya jangan suka berhutang. Orang yang suka berhutang ni jiwa dia tak tenang. Dia dapat gaji pun dia tak boleh senyum. Saya adalah pengalaman dulu koperasi polis. Adalah abang-abang kita ni yang kerja polis dulu ni, dia tahulah saya dulu koperasi polis 5 tahun. Bila sampai bulan gaji kan, dia kena potong, koperasi kena potong
Kan dia kena potong pula duit tu, duit ni, apa semua ni. Jadi maknanya walaupun gaji pokok dia tu 2,000 lebih. Dululah masa saya jadi kerja koperasi tu 2,000 tu gaji cukup tinggi lah tu. 2,000 tu kira maksimum lah. Gaji orang kata pangkat bawahan ni 2,000 tu tinggi lah. Bila potong ni dia tinggallah beratus je. Jadi orang terima gaji ni selalunya seronok. Pasal dapat duit banyak. Tapi bila dah kena potong ni, gaji tu dia sign tu 2,000 lebih, tapi yang dia dapat tu adalah 7,800. Jadi maknanya dia tak happy lah, dia tak seronok bila terima gaji tu. Jadi maknanya hutang-hutang ni satu benda yang kalau boleh elak lah, melainkan tak berkupayaan. Umpama kita beli rumah yang harganya puluh ribu, ratus ribu umpamanya, kita perlu beli rumah sebab itu daruratul hayat, iaitu keperluan kehidupan, kenderaan. Begitu juga hari ni memerlukan kenderaan untuk kita nak bergerak. Jadi perlu kepada berhutang, iaitu kita berhutang benda yang tak dapat tidak kita berhutang. Itu diharuskan oleh syarak. Itu pun berhutang tu pun dia kena ada syaratnya. Yang bank duk buat tu betul lah tu. Bank bila kita nak bagi kita berhutang tu, bank nak tengok lah latar belakang kita tu, apa pekerjaan kita, sumber pendapatan kita tu apa dia. Saya dulu nak buat pondok dulu ni datang satu orang pegawai bank. Dia kata, ustaz nak buat ke pondok ni? Saya kata nak buat lah. Ustaz ada duit tak? Dia tanya. Orang bank tanya duit lah. Saya kata duit tu tak ada lah. Dia kata kalau ustaz nak buat cepat, ustaz tak ada duit, ustaz kena buat pinjaman. Nak beli tanah. Jadi pendek ceritanya, saya pun buatlah urusan dengan bank pembelian tanah. Dapatlah sebidang tanah. Lepas tu dengan sebab botang tanah tu, jadi saya boleh perkembangkan akan apa ni pondok saya tu. Jadi kena kemampuan. Bila saya nak berhutang, bank tak lah. Apa dia punya orang kata apa cagaran ataupun sumber yang saya boleh bayar balik, saya pun buatlah. Masa tu saya pergi mutawif umrah. Saya jadi guru dakwah itu, saya ada mengajar, saya jadi mutawif dakwah, mutawif syarikat, satu syarikat yang buat umrah. Jadi saya suruh mereka buatlah statement saya tu, pendapatan saya setahun berapa. Jadi bank ajak saya tu, jadi lulus. Itulah. Jadi sebab tu kita nak berhutang kat orang pun, orang kena tanya kita dengan apa hang boleh bayar, ataupun cagaran apa-apa ke. Jangan duk main kata takkan tak percaya ke aku ni. Ni hang tengok muka aku ni, hang takkan tak percaya muka macam aku. Tak percaya kan. Main dengan hutang ni tu salah Fahmi. Dia nak berhutang, dia lembut lah, tengkuk lembut, lidah daripada gigi, apa ni lembut gigi pada lidah lah, apa semua ni. Dia main nak bayar ni besok ni dia buat macam-macam hal. Kan macam hal. Jadi kita minta juga, Nabi minta kita berlindung, minta kepada Allah Ta'ala supaya kita minta berlindung daripada waghalabati adui, makna himpitan lawan kita tu. Makna kita ni supaya kita tidak ada musuh. Jangan ada musuh. Musuh kita tak boleh tinah kita. Serta wasamatatil a'da, kegembiraan musuh. Apa-apa saja yang menimpa kita. Musuh ni boleh tepuk tangan kalau kita ni ditimpa musibah. Jadi sebab tu dengan musuh ni musuh Islam, kita kena ada apa orang panggil apa, kena berjaga-jaga, hati-hati. Jangan kita buat sebagai orang yang tidak ada maruah, kan, daripada segi cakapan, daripada segi pakaian, daripada segi kehidupan. Kita kena tunjuk juga kehebatan-kehebatan kita untuk pada musuh-musuh. Saya ingat dulu guru saya, dia pesan secara umum lah, dia kata hampa ni kena sedia juga baju-baju hebat-hebat, kasut apa semua ni.
Ila pi mana-mana majlis tu pakai macam mana orang pakai, macam tu kita pakai. Jangan tunjuk lekeh. Jangan orang duk pakai kasut berkilat kan, dengan pakaian long sleeve, hampa duk pergi pakai baju pagoda dengan kasut selipar Jepun. Jangan tunjuk macam tu. Tengok orang kata kan, keadaan apa ni majlis tu macam mana. Dia kata macam tu kan. Kemudian Nabi ada satu lagi doa yang Nabi ajak, rawahu Bukhari, Muslim wa Nasa'i wa Ahmad. Doanya, Allahumma inni a'udzubillahi min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatin. Lebih kurang macam tu juga, tapi ada tambah sikit. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung daripada engkau daripada bencana yang berat. Kita ni tak upaya. Kalau kita semak balik sejarah sahabat-sahabat Nabi, mereka Allah Ta'ala ujikan dengan ujian yang besar-besar, tuan-tuan. Ujian mereka tu sehingga nyawa. Bukan setakat harta benda, bukan setakat masa, malahan nyawa diuji. Peperangan. Tapi kita ni tak sampai ke tahap tu lagi. Ujian-ujian kita ni sedikit sangat. Makna kecil sangat nak dibandingkan dengan ujian yang diuji oleh Allah Ta'ala kepada sahabat-sahabat Nabi, apatah lagi Nabi. Sebab tu ada satu hadis Nabi sebut, asyaddul bala al-anbiya summal awliya summal ulama summal amsal fal amsal. Bersangatan diuji itu adalah Nabi-Nabi. Ujian mereka tu besar. Kalau kita tengok sejarah Nabi-Nabi ni, Allahu Akbar, rasa tak termampu kita. Terus kata Nabi-Nabi, ulama-ulama, sahabat-sahabat Nabi, mereka pun diuji dengan begitu ujian yang begitu hebat. Kemudian ulama-ulama, summal amsal fal amsal, maknanya orang yang beriman, mereka tetap diuji. Macam kita ni juga akan diuji. Tapi ujian kita, dia tali dengan iman kita ni. Kan, baru ni saya pergi Mekah, tuan-tuan, pergi haji. Apa ujian yang saya dapat? Pertama, cuaca yang agak panas, hampir 50 darjah panas kan kita kan. Jadi cuaca panas ni dia menghalanglah kita ni daripada kerap berulang ke masjid. Tapi sebenarnya kita boleh ke masjid dengan ada cara lain, ada kenderaan, tapi kena keluarkan ongkos sikit lah. Di sana pun bila-bila mula-mula kita sampai tu, dia punya kos pengangkutan tu biasa 10 rial je, dia naik jadi 3 ganda, 30 rial. Kan? Talatin. Bismillah, dah suruh dia jalan. Bismillah tu kita sudah tu cara Arab tu kan. Kan? Talatin 30 tu. Bismillah. Jalan. Mai satu lagi. Kan? Talatin. Bismillah. Duk 5-6 kali bismillah, semua RM30 lah ni. Dah naik juga. Nu dengan nak pi panas dengan pi jauh nu, duduk di satu hotel agak jauh jugalah kan. Jauh lah. Jauh tu bagi kita jauh dah lah. Tapi kalau bagi Bangladesh, Afrika ni, mereka tak ada taksi tak ada, mereka jalan kaki lah. Ujian kita. Akhir-akhirnya 15 rial je tinggal. Bukan 30 dah kan. 10 rial pun boleh dah naik dah. Begitulah ujian kita tu. Kita minta Allah Ta'ala mijahdil bala, supaya bala yang besar-besar ni Allah jauhkan kepada kita, supaya kerana kita tak mampu. Kita pun duk baca sebelum tidur, di antara ataupun ayat yang kita beri lepas sembahyang ni, di antaranya kan, iaitu kita minta Allah, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat 'alaiha rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Tu dia. Ya Allah,
Janganlah kau tanggungkan aku ini dengan tanggungan yang berat seperti mana orang-orang dulu yang menanggung. Kan kita minta Allah Ta'ala beri kepada kita ni satu ujian yang orang kata apa, iman kita boleh menanggung. Sebab tu kita tak ada apa sangat-sangat, sikit kepala sikit-sikit, sikit lutut sikit-sikit. Kadang tak ada sakit apa pun, kita buat apa, kita buat alasan kan, buat alasan. Pasal apa tak pergi masjid semalam? Rasa macam nak pening kepala. Rasa macam nak pening, belum pening lagi. Rasa macam nak pening. Semalam tak tengok di masjid, itulah nampak semalam macam nak hujan. Tak hujan pun, itulah rasa macam nak hujan tu yang tak pergi. Kan baru. Dan jurang kesengsaraan dan seburuk-buruk nasib dan kegirangan para musuh gitu dah. Wasu'il qada, jahat. Kan dia punya apa ni, kesengsaraan dan seburuk-buruk nasib tu kita minta. Biar Allah Ta'ala jadi kita pertengahan, kaya sangat pun tidak, miskin merana sangat pun tidak, pertengahan. Kaya sangat pun susah tuan-tuan. Berapa ramai orang yang kaya tapi tidak dapat memanfaatkan kekayaannya ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia jadi bakhil, dia berkira. Kaya sangat, miskin sangat pun susah juga. Dia tak boleh makan masjid juga. Macam kita duk bagi bantuan, kadang-kadang dia pun kampung-kampung kan, kita bagi bantuan tu kita buat di masjid. Kita tengok dia main masjid, terima bantuan. Tapi bila tidak ada terima bantuan, dia tak main ke masjid. Kita kata adalah susah dunia, akhirat pun susah. Miskin dunia, miskin akhirat, susah kita katakan. Nah, kita di pertengahan. Kan pertengahan, kaya sangat pun tidak, miskin sangat pun tidak. InsyaAllah kita boleh buat kerja-kerja ibadat. Taklah sibuk sangat. Kemudian ada satu lagi doa, rawahu Muslim. Ini doa ni selalu kita baca. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jumni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnil mahya wal mamat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kelemahan. Kita minta Allah ni supaya jangan jadikan kita ni lemah. Lemah ni bukan fizikal kita, kadang-kadang tu lemah tu kerana kita punya pemikiran. Contoh macam ni. Kalau hujan kita nak main ke masjid ni, dia pemikiran kita lemah. Lemah, tak reti nak fikir, jadi buntu dah. Bila hujan saja kita kata tak boleh pergi dah masjid ni. Pasal apa? Pasal hujan. Kita tak mau fikir dah. Lemah fikiran kita ni, tak mau fikir dah. Macam mana kaedah kita nak pergi ke masjid dalam keadaan kita dalam keadaan hujan. Kan? Kita tak boleh fikir dah. Padahal boleh lagi, kita ada kereta, kita ada payung, kita ada baju hujan, ataupun kita boleh naik kenderaan kita, bawa pakaian, salin di masjid. Jadi kita rasa tak boleh fikir lah itu. Kita rasa tak apalah, tapi masjid pun tak apa, kita semayang di rumah. Kita buat pula kata tak apa, semayang di rumah pun Tuhan tu juga. Semayang di rumah pun jemaah juga dengan isteri contohnya. Jadi maknanya kita tak boleh nak memikirkan lebih dari betul, kelemahan akal kita ni. Yang kedua, lemah fizikal. Kan, lemah fizikal ni, lemah anggota kita ni. Kita berasa tak larat dalam nak buat ibadat. Nak berdiri lama tak boleh semayang, nak semayang banyak rakaat tak boleh. Padahal fizikal kita boleh berjalan di pasar minggu, keliling pasar minggu kita boleh berjalan. Dalam waktu yang sama kita tak boleh berdiri, tak boleh pergi ke satu tempat buat ibadat. Tapi dalam masa yang sama kita boleh berjalan untuk ke tempat-tempat lain. Kita tak boleh berdiri lama kerana semayang. Tu imam baca panjang sangat, kami ni lenguh nak berdiri. Kita boleh berdiri lama bila kita ada jumpa orang jual lelong. Tengah panas, masjid adanya aircon, kipas angin. Pasal minggu tak ada aircon, tak ada kipas angin.
Adalah angin. Tapi tengah panas boleh berdiri tengok orang jual lelong. Kan? Jadi dalam ibadat kita buat lemah. Fikirlah sendiri tuan-tuan. Yang kita nak bawa besok ni ibadat kita ni. Kita dah umur ni, kita adat kata bila umur kita dah menjangkau kepada umur 50, 60 apatah lagi. Dan ada Nabi sebut dalam hadis dikatakan a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umurku antara 60 hingga 70 tu, makna kita kena buat satu perubahan bagi diri kita lah. Tak payah orang nak fikir bagi kita, kita sendirilah yang memikirkan. Kalau mati besok ni apa yang aku nak bawa? Amal saja. Lain orang tak masuk dalam kerana kita tuan-tuan. Yang tu yang kata hebatnya muhasabah ataupun hebatnya tafakur. Hebatnya kita beriktikaf di dalam masjid, memikirkan hal-hal itulah. Hal-hal kehidupan setelah kehidupan ni. Kehidupan setelah kehidupan ni diselangi dengan kematian yang disebut oleh Nabi iza mata ibnu Adam atau iza matal insan in qata'a amaluhu ila min sadasin. Matinya anak Adam tu atau mati manusia itu terputus segala amalannya. Habis dah tak ada. Kita tak harap lagi dah orang nak buat tahlil kat kita. Kita tak harap lagi orang nak sedekah untuk kita. Sebab ada ulama kata tak sampai benda-benda macam tu. Kita kata sampai lah kan. Ada ulama kata tak sampai. Itu khilaf namanya. Kalau betul tak sampai. Dan kemungkinan juga tak sampai. Walaupun boleh sampai, kemungkinan tak sampai. Tak sampai itu kerana mungkin amalan itu tidak ada keikhlasan bagi orang yang baca. Mungkin orang yang buat amalan itu tidak betul. Tak sampai amalan. Jadi kita tak usahlah duk ingat orang nak buat, nak sampai pahala kat kita. Yang pentingnya kita sendiri bersedia membawa amalan-amalan kita di dunia ini menghadap Allah SWT di alam barzah, di alam akhirat besok ni. Itu yang kita fikir tuan-tuan. Kemudian kita minta juga berlindung daripada apa? Kemalasan wal kasali, malas. Malas ni satu penyakit. Guru saya kata kalau tangkap di rimau boleh lagi bergelut. Kalau tangkap di rimau boleh lagi bergelut, na'udzubillah. Tapi kalau tangkap di malas, habis. Kalau jenis malas ni, Allahu Akbar, tengoklah kita ni kan. Banyak benda yang kita boleh buat, tapi kita tak mau buat. Benda-benda yang kita boleh buat tu orang boleh buat, tapi kita tak boleh buat. Orang boleh buat tu, orang yang buat tu pun orang juga. Kita ni pun orang juga. Kata orang Melayu, nak 1000 daya, tak mau 1000 dalih. Jadi satu penyakit yang Islam tak suka ni, malah. Tai cicak tu pun tunggu Tok Siak nak buang. Masjid ni kita punya. Tok Siak ni dia adalah kerja-kerja dia. Tapi kalau kita jumpalah kekotoran di masjid kita, apa salahnya kita sendiri yang buang? Kan? Saya suka juga syur kepada tuan-tuan apa ni kan. Kita ni selalu bawa tisu dalam kita punya ni kan. Bawa tisu, bawalah apa ni tu apa ni? Tisu lah kita kan. Ataupun masjid takkan satu tisu besar ke, masuk tu bawa tisu. Kalau ada kotoran dengan segera kita boleh buka, boleh kita kutip benda tu dengan tisu. Tapi Mekah baru ni kan, kita tengok persekitaran dia, kita tengok dengan mata saya sendiri. Ada orang minum air, botol buang gitu je. Ada orang tisu dia pergi buang gitu saja. Jadi masa nak mari ke masjid tu, kita tengok bersepah, tengok ni botol-botol tu. Tung-tung sampah ada. Jadi yang ada di persekitaran kota suci Mekah tu, orang Islam. Islam ni mementingkan kebersihan. Pakai bagi semat, bagi bersih, bagi elok. Kita buka kitab fiqh ni, dia akan ajak dulu bab taharah, bab kebersihan. Tapi kita tak beramal benda-benda tu semua. Jadi kalaulah orang-orang yang bukan Islam lah, dia tengok benda-benda macam ni,
Dia kata Islam ni hanya ilmu dia, praktik dia tak ada, praktikal dia tak ada. Malulah kita kan? Ada setengah orang kan duduk masjid surau, saya nampak kadang-kadang di pondok saya berjadi juga. Dia turun daripada masjid ke surau ke kan, dia turun tu dia jejak kaki tu tak ada kasut. Nak pergi ambil apa di motor dia ke apa semua ni, sekali lagi dia main pula tu, naik tu dia gesek-gesek kaki masuk dalam masjid. Allah, kita kata kan, Masjid Kemuntin saya pernah tengok kan? Pondok saya pernah tengok kadang-kadang tu dia jejak simen tu tempat orang lalu lalang dengan kasut. Tahkah kasut tu ada najis ke apa semua, dia jejak simen, lepas tu jejak baru pakai kasut dia. Kau tengok nak, dia jejak simen tu kotor, jejak kasut dia. Lepas tu katalah dia balik ke rumah, dia tinggal kasut dia, masuklah rumah, kaki tu dia jejak kotor masuklah rumah dan rumah kotor. Lepas tu kalau masuklah masjid jadi kotor. Jadi kita kena jaga semua benda-benda tu semua, kebersihan. Kan? Wal jubni wal harami wal bukhli, pemalas, kan, pengecut, bagi berani, kan, ketuaan, kan, wal bukhli, kikir, kan, bakhil. Bakhil ni seteru Allah, bakhil ni seteru agama, bakhil daripada segi apa sekalipun. Kan, cuba kita tengok masjid kita kan, saya dah sebut beberapa tempat lah kan. Saya kata kita ni derma ni tosah bubuh dah kan. Tambah tuan-tuan ni saya tengok tempat-tempat ni semua kaki pencin belaka. Pencin tu pula bukan pencin kecil-kecil, besar-besar. Masalahnya kan, kalau Jumaat had nombor 1 ke minggu pertama, kedua, ketiga tu tak apalah bos RM10 kot. Hak minggu keempat tu bohlah RM50, bagi banyak sikit. Jadi bila banyak tu AJK pula nak kena main peranan. Jangan duk syok tulis papai hitam je ribu-ribu, ratus ribu je. Kena ambil duit tu dan buatkan sesuatu untuk jemaah. Main simpan je tak cing. Kan, duk seronok simpan, lampu pun tak menyala, aircon tak berfungsi kan, apa lagi ke semua ni kan, gitu. Paip pun tak ada air, tu tak mahu tu kan. Jadi maknanya Jawatan Kuasa akan mengendalikan kerja-kerja masjid ni dengan baik. Maknanya jika ada income, kita letaklah banyak benda-benda tuan-tuan yang kita boleh buat kalau ada duit tuan-tuan. Saya di tempat saya pondok tu ada 5 bangunan. Cerita tuan-tuan lah. Ada 5 bangunan. Surau, pondok 2 tingkat, rumah kayu, dewan besar, satu arena baru-baru ni. Duit yang saya collect tu duit jemaah, duit yang mengaji ni. Dan ada juga tuan-tuan yang bukan jemaah yang bagi, melalui jemaah tu ada pengajian juga. Sekarang ni tak ada berhutang apa, semua clear dah. Kan, semua dah clear, okey dah, semua tak ada. Jadi bila kita buat benda tu, jemaah tengok kita ada apa ni, ada projek, berbagi sumbang. Saya tak pernah minta pi apa yang korporat mana-mana ke apa semua, tak ada. Di persekitaran Kemuntin je lah yang bagi. Saya tak pernah pi masjid, pi ceritalah borang tu apa semua, tak ada. Saya khabar ke anak-anak murid saya kalau ini adalah syaham tuan-tuan yang Nabi sebut, dia antara jariahnya yang akan tuan-tuan dapat bila tuan-tuan mati besok. Pencen yang kita dapat di dunia, dia akan berpindah kepada anak kita, dia akan berpindah kepada orang lain, ataupun dia pemati situ je. Tapi pencen dikubur besok ni, itu jariah. Illa min salasin sadaqatin jariyah, ni jariahnya. Saya boleh collect di mana-mana tuan-tuan, saya kata kat anak-anak murid ni. Saya boleh collect di mana-mana saja untuk saya benakan semua ni. Tapi rugilah kalau tuan-tuan perempuan sendiri yang tak mengeluarkan jariah ni. Kita bakal keluar. Himpun 6 bulan.
Kan sebulan berapa nak bagi, sebulan berapa tak kira lah, ada berapa pun berapa lah, kita campur-campur sekali, kita beli tanah, kita buat bangunan apa semua ni untuk jariah kita. Kita akan mati besok ni, jariah ni akan berjalan insya-Allah. Saya pastikan anak-anak saya akan menjalankan segala apa ni program-program kita ni insya-Allah. Saya hantar anak-anak saya apa ni tu untuk saya bagi tahu dah kat depa semua, jangan apa ni, jangan bantutkan program ni, buat program jalankan program supaya orang-orang yang apa ni sumbang ni dia akan dapat jariahnya tu insya-Allah. Kemudian kita juga minta berlindung kepada Allah Taala siksa alam kubur. Wa'udzubika min azabil qabri. Ini mustahak tuan-tuan. Dalam satu doa tahiyat akhir tu, di antara doa yang kita minta yang riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas, yang kata ulama kata kalaupun tak baca mana-mana doa selepas tahiyat akhir, doa ni mesti dibaca. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabil bin nar, ataupun Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi jahannam. Doa ni kena baca. Pertama kita minta berlindung daripada fitnah hidup dan mati. Dugaan hidup dan mati ni kita kena jaga sungguh-sungguh supaya kita dapat kehidupan yang selesa di dunia, dan kematian kita juga mendapat kerahmatan daripada Allah Ta'ala. Kita nak pergi ke mana tuan-tuan? Waktu nak pergi pun kan. Yang kedua kita minta berlindung kalau ditakdirkan kita hidup di alam Dajjal ni, fitnah masih Dajjal ni, kita minta berlindung supaya Dajjal tidak dapat mempengaruhi kita. Bukan kata Dajjal saja, kuncu-kuncu Dajjal ni pun dia boleh mempengaruhi kita. Kuncu-kuncu Dajjal ni dah ada dah kan? Sebelum turunnya Dajjal yang sebenarnya, maknanya dah turun dah dia punya tentera-tentera Dajjal ni. Hari ni kalau kita tengok, kalau orang yang hidup zaman dulu, zaman tahun 60-an kan, dengan zaman sekarang ni kita dah nampak perbezaan. Hari ni ada pendakwah lalu disebut ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Kan? Baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Kan? Baca Yasin pula nak turun Mekah bid'ah. Azan nak pergi Mekah juga bid'ah. Apa tu, nak baca Fatihah pula ni dah ada dah ni. Dia tak sampai sini, sampai dah tapi tak sampai ke masjid lagi. Ni nak baca dalam sembahyang, nak baca bismillah bid'ah. Kita pula pergi ke Mekah pula, kita akan dengar satu pula daripada guru agama sana yang dia mengajak fiqh tu dalam mazhab Hambali. Bukan mazhab Syafi'i. Dia mazhab Hambali, di Mekah tu mazhab Hambali. Jadi kita pun balik sini pun, sini kita tak dengar guru, sana dengar guru, nak cari guru lain tak ada, semua Arab lah ke, pergi dengarlah situ, duduk saja dengar gila. Bila kita dengar tu, kita pun tengok orang sana semayang. Tok Imam sami Allahu liman hamidah, Tok Bilal kata Rabbana walakal hamd. Kita duduk sana dekat sebulan lebih, kita pun balik sini bila Tok Imam kata sami Allahu liman hamidah, kita sebut Rabbana walakal hamd. Kita tak sebut sami Allah liman hamidah, makmum tadi ni. Padahal itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali dengan Hanafi, mazhab Hambali dengan Hanafi, imam saja menyebut sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana lakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Itu mazhab apa? Hambali dengan Hanafi. Mazhab Syafi'i dengan Maliki, dua-dua sebut baik imam, baik makmum, baik sembahyang seorang diri. Itu mazhab kita Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Hang imam ke, hang makmum ke, hang sembahyang seorang-seorang ke, sunat sebut yang tu. Kita terseradung dengan mazhab Hambali dah. Oh kan, nu bid'ah ni bid'ah semua. Jadi kerja-kerja
ulama-ulama dulu ni banyak aja kerja-kerja bid'ah. Itu nak mai tu, nak menolakkan amalan-amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama. Depa kata Nabi tak buat. Kita tanyalah, Nabi tak buat tu hang ada ke zaman Nabi tu? Yang kata Nabi tak buat, betul ke Nabi tak buat? Hatu ustaz tu kata Nabi tak buat. Dah ustaz tu lahir tahun bila? Dia kata Nabi tak buat. Kan? Kita kalau nak sembang pasal yang buruk lah kan. Benda ni Nabi dia tak buat secara khusus sebab dalam keadaan ketika tu kan. Sebab itu kalau kita melihat ada amalan-amalan yang sahabat buat yang Nabi tak buat. Umpamanya azan 2 kali Jumaat. Azan 2 kali Jumaat zaman Nabi tak buat. Tapi zaman Sayyidina Osman, hari ni di Mekah berbang 2 kali. Cuma azan 2 kali hari ni. Azan yang pertama tu kira-kira saya rasa lebih kurang dalam setengah jam lagi nak masuk waktu. Dia azan awal sikit. Kalau dulu 5 tahun dulu kita pergi, 5-6 tahun dulu, dia azan masuk waktu sekali. Macam kita buat ni kan, kita masuk waktu baru azan. Sekarang ni dah dah. Di Mekah tu kalau masuk pukul 12.30, maknanya pukul 11.55 dia azan sekali. Masuk waktu baru dia azan sekali lagi. Azan yang pertama tu untuk memperingatkan, macam kita azan subuh. Azan subuh boleh dilakukan 2 kali. Kan? Sebab zaman Nabi ada laku 2 kali. Satunya azan sebelum masuk waktu subuh. Yang kedua azan ketika mana masuk waktu subuh. Boleh? Tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah kita ada. Jadi maknanya zaman Nabi tak buat 2 kali, zaman Sayyidina Osman buat 2 kali. Banyak amalan-amalan yang zaman Nabi tak buat, zaman sahabat buat. Sebab ketika zaman Nabi itu dia zaman yang berbeza dengan sahabat. Zaman kita pula berbeza dengan para sahabat. Jadi kalau kata tak baca Yasin malam Jumaat lah, hari-hari kita tak baca Yasin. Surah Al-Mulk umpamanya kita ada baca. Kan? Kita ada baca apa ni selepas sembahyang. Jadi maknanya kita baca tu kita buat satu anjuran, sebab dia ambil daripada satu hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa mengajukan satu sunnah yang baik, sunnah baik kita buat. Kesalahan ke? Ada. Dan nak baca surah Kahfi malam Jumaat ke? Nak buat apa? Maulid Nabi. Ini semua bid'ah. Rupanya bila kita tengok satu hadis lain, maknanya akhir-akhir zaman ni orang nak buang dah amalan-amalan yang seperti ni, hanya tinggal amalan-amalan yang asas saja. Amalan asas ini pun nak dikacaunya. Sembahyang tu kita dah Malaysia ni semua umumnya dah, Malaysia ni umum dah. Bila baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, bermula dengan bismillah dengan suara yang jahar, yang kuat. Main ni pula dia kata Nabi, saya dengarlah di Mekah tu dimulai dengan alhamdulillah, tak dimula dengan bismillah. Habis Imam Syafi'i tu siapa dia? Dan Imam Mekah tu pun tuan-tuan, Imam Madinah. Kebetulan Imam Madinah tu saya dengar dan saya yakin imam-imam di Madinah tu mereka sebelum baca Fatihah mereka baca bismillah. Kebetulan imam tua tu tua ni dengar bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, baca bismillah. Jadi maknanya yang mana duk ada di Malaysia, yang ustaz-ustaz yang tak mau kata bismillah itu bid'ah apa semua ni, di Madinah pun imam tu baca bismillah juga tuan-tuan. Cuma masalahnya hari ni nak mencelarukan di antara kita ni. Kita ni tak apa nak reti, orang kata nak apa? Tak reti dalam kaedah-kaedah agama ni. Jadi tak reti lawan tak faham, jadi bergaduh. Tak reti lawan tak faham, jadi bergaduh. Pendek kata macam politik lah kita ni kan. Orang bawah-bawah bukan reti politik, bergaduh. Yang atas tu dia makan semeja, bergaduh dalam dewan perempuan makan semeja sekali, tak ada apa. Tu yang mereka boleh lompat sana lompat sini. Tak masalah, kita duk bergaduh beranak-beranak, putih satu rahim, pasal hang parti A aku parti B,
kita, kan? Tak bererti dan tak faham. Minta berlindung dalam azab kubur. Sebab azab kubur ni tuan-tuan kalau kita tengok memang dahsyat. Kan? Memang dahsyat. Sebab itulah di antaranya Nabi pesan supaya kita ni selepas saja tanam mayat, kita disuruh berdoa kepada si mayat. Dan asyik bolehnya kita ni mengiringi jenazah sampai kubur. Ini kelemahan kita. Menang ke Cina. Cina kalau dia hantar mayat pakai bas tuan-tuan. Pakai bas dengan kugiran lagi. Kereta berderet-deret, traffic light pun dia stop. Tapi saya setuju. Dia stop traffic light tu, bagi mayat pi dulu tu saya setuju. Tapi masalahnya bila mayat orang Islam, kita kena berhenti traffic light pula. Sepatutnya kita kena ada rider depan tu. Jangan bagi dia berhenti. Ada ulama dia tak bagi baca doa selepas sembahyang mayat. Ada ulama tak bagi baca doa selepas sembahyang mayat. Sebab bila kita baca doa, bermakna kata ulama tu, bila kita baca doa selepas sembahyang, maknanya melambatkan akan mayat itu untuk ke kubur. Kalau mayat itu orang baik, dia akan maki kita, dia akan seranah kita. Apa sangatlah doa kita ni dengan amalan apa ni, dengan apa yang dia akan perolehi di dalam kubur tu. Malaikat duk berbaris dah nak sambut dia. Kan? Dia. Jadi maknanya ada setengah ulama dia tak bagi. Kalau guru saya, dua guru saya ni dia suruh kita baca doa yang pendek. Sebab tu saya kalau baca doa lepas mayat-mayat ni pendek je. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla tu'azziba hadzal mayit. 3 kali saya ulang, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jom. Kalau tidak pun sambil-sambil usung, sambil-sambil baca doa. Lambat. Apa tak lagi kita bawa dia, kenderaan dia berhenti pula traffic light merah, melambatkan dia ke kubur, lagi dia marah. Sebab tu saya setuju kalau mayat ini ada rider dia, sama ada Cina ke, Hindu ke, Islam ke, Kristian ke, semua ni bagi dia jalan. Kalau hak baik itu dia nak menerima apa ni hak dia di dalam kubur. Kalau hak jahat pun cepat-cepat kita tanam dia, macam bangkai yang kita bau, cepat-cepat pergi kambui, biar pergi lagi buat apa lagi kita nak biar dia atas tanah tu bau busuk tu. Yang jahat ni pun cepat kita tanam, yang baik apatah lagi cepat kita tanam, kerana dia akan memperolehi nikmat-nikmat dalam kubur. Yang tu kita lemah tuan-tuan. Pergi ke kubur ni, imam seorang dia pergi kadang-kadang tu. Saya pernah tengok satu tempat ada lebih kurang 7 orang, masuk tu imam macam terlekir. Dialah tahlil, dialah apa, seorang-seorang la ilaha illallah. Saya tak tahu dia geleng kepala tu kena tahlil ke kerana dia apa ke. Mungkin dia kata awaklah aku seorang je, ya Allah, tak ada orang lain ke kan? Tahulah. Ya. Mau pi ramai, Allahumma fir lahu, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa'tihi masal jannah wa nawwir lahdahu. Kalau semua macam tu, ya Allah, kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu tak apa mami. Ya Allah, luaskanlah akan kubur si fulan, ya Allah. Ya Allah, terangkanlah akan kubur si fulan. Ya Allah, angkatkanlah azab si fulan, ya Allah. Ni kawan kita, ni adik-beradik kita, apatah lagi mak ayah kita. Temai kubur. Insya-Allah bila kita rajin ke kubur, Nabi memberi suatu maklumat kepada kita, hadis, bahawa siapa yang ke kubur dia akan dapat satu lagi qirat. Besar qirat tu macam bukit Uhud. Maknanya Nabi memberi suatu pengajaran kepada kita bahawanya penting sangat kita menziarahi atau menghantar orang ke kubur tu. Penting sangat. Bayangkanlah kita yang mayat tu, tentulah kita nak ramai sahabat-sahabat kita. Tapi ada kan, saya tengok dulu Datuk Fadil Noor yang saya mengalami lah. Fadil Noor kan, masa di pokok sunnah tu ramai orang mari tuan-tuan. Bayangkanlah pakat-pakat berdoa ramai. Kita pun kalau mati besok pun kita nak macam tu lah, ramai orang yang mari. Tok imam berdoa, kita angkat tangan, amin, 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 amin. Bagi ramai lagi bagilah. Kan tu lah.
Kemudian wa a'udzubika min fitnil mahya wal mamat, dan juga berlindung daripada Tuhan daripada fitnah kehidupan dan juga kematian. Fitnah ni dugaan, cubaan daripada apa ni kepada kita ni masa hidup dan juga mati. Kita nak hidup ni, Allah Ta'ala jangan uji kita ujian yang amat berat sangat. Sebab kita tak mampu nak uji dengan ujian yang amat berat sangat. Tak mampu tuan-tuan. Kan? Begitu juga apatah lagi ujian ketika mana kita nak dimatikan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu ada ulama' dia selalu wirid, Allahumma barik lana barikni fil maut wa fima ba'dal maut. Tu doa yang kita duk baca, doa selamat tu. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Tu elok doa tu. Doa tu cukup elok sangat. Jangan tinggallah doa tu, baca bila-bila. Kan? Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Nabi bila dia nak wafat, Nabi rasa panas juga. Nabi pun celup tangan dia kayak buh kat muka. Nabi baca doa, Allahumma hawwin 'alayya fi ghamaratil maut, sakaratil maut. Dalam keadaan kemabukan. Allahu Akbar. Benda ni kita tak pernah rasa tuan-tuan. Kesakitan mati tak rasa. Tapi kita yakin dan percaya bahawasanya kematian ini adalah satu benda yang memerlukan kepada kekuatan keimanan. Macam mana kita tak pernah rasai, tapi kita yakin macam mana arus elektrik. Nah, yang bila ada dawai di elektrik tu, ada arus elektrik tu, kita tak boleh sentuh dia. Kerana kita dah belajar dan kita diberi maklumat kepada kita bahawasanya arus elektrik itu yang ada pada dawai itu dia akan menyebabkan kematian kepada kita. Tapi kita tak pernah rasa, kita tak pernah pegang. Tapi kita ada pengetahuan tentang tu. Begitu juga tentang kematian, kita tak pernah merasa kematian, tetapi Nabi telah memberi maklumat kepada kita, pengetahuan kita tentang kematian. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan bila kita berdoa, rahmat Allah akan sampai kepada kita bila kita nak mati. Maka adalah kemudahan-kemudahan yang membolehkan kita masih lagi wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan hati kita tetap Islam ketika mana Allah mencabut roh kita. Mudah-mudahan Allah akan mempamerkan kebaikan kita ataupun tempat kita yang baik, dan kita diperlihatkan kebaikan itu, dan ketika itulah Allah akan mencabut nyawa kita. Seperti mana kata ulama, ketika mana orang-orang perempuan orang Mesir, mereka sedang mengupas buah. Tengah-tengah kupas buah tu Zulaikha tadi ni membawa Nabi Allah Yusuf lalu di depan mereka. Mereka melihat kecantikan Nabi Allah Yusuf, tak perasan mereka memotong akan jari-jari mereka itu. Walaupun sakit tapi mereka tak rasa kesakitan, kerana nikmat melihat Nabi Allah Yusuf itu melebihi daripada kesakitan mereka memotong jari-jari mereka itu. Itu yang kita nak. Maksudnya Allah Ta'ala memberi kerahmatan kita ketika mana kita ketika mana kita nak dicabutkan nyawa roh kita tu, ketika mana sakaratul maut. Wallahu a'lam bisawab. Akan datang insya-Allah kita akan bincang satu tajuk iaitu zalim. Kan, zalim. Zalim ni apa dia? Kan, dalam bahasa Arab dikatakan zalim ini lawan dia adil. Kan? Zalim wad'u syai'in fi ghairi mahallih. Zalim ini meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Lawan dia adil. Adil ini wad'u syai'in fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu nama adil. Zalim lawan dia daripada adil. Selalu kita dengar khatib membaca khutbah, di akhir khutbah tu dia kata
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah Taala menyuruh kamu berlaku adil, ihsan, kebaikan, dan juga memberi kepada kerabat. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Allah Ta'ala melarang kamu, mencegah kamu, menegah kamu daripada fahsya, keji, dan al-baghyu adalah kezaliman. Dengan berlaku zalim. Tiap-tiap Jumaat kita pun tak pernah tanya Tok Khatib, apa yang Tok Khatib selalu duk baca yang ni tentu ada hikmah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, 3 benda. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyu, 3 benda juga. Allah suruh 3 benda, larang 3 benda. Tiap-tiap Jumaat Tok Khatib tak pernah miss baca yang tu. Itu sebab tu kalimah tu atau ayat tu agak mustahak bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.